Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, untuk hari ni cikgu nak ajar bab 1, bab 3 kebarangkalian. Okey, topik kebarangkalian ni, dalam ni perkara yang paling penting yang pertama hari ni cikgu nak awak kenal apa itu sampel dan apa itu peristiwa. Sampel dan peristiwa. Okey, ada dua benda, sampel dan peristiwa. Okey, cikgu bagi contoh situasi. Kalau kebarangkalian ni maksudnya kita nak kira kebarangkalian. Kita nak tahu apa yang barangkali terjadi apa. Kita nak tahu kemungkinan yang terjadi. Okey. Kebarangkalian ni biasanya bila kita ada satu situasi. Okey, contohlah. Kalaulah cikgu ada situasi dadu. Kenal dadu kan? Dadu ada nombor 1 sampai 6 kan? Kalau cikgu lambung sebiji dadu, okey, cikgu akan dapat kemungkinan cikgu akan dapat nombor 1. Mungkin juga cikgu dapat nombor 2. Mungkin juga cikgu dapat nombor 6. Mungkin tak cikgu dapat nombor 10. Tidak. Sebab nombor 10 tak ada. Kan? Dekat dadu, nombor 1 sampai 6 je ada. Jadi, dekat situ kita kena, kalau sampel ni dia minta sampel untuk peristiwa dadu tadi, kita akan tulis S sama dengan kurungan dia macam tu. Okey, semua kemungkinan yang kita akan dapat. Memang dalam satu masa kita hanya dapat satu nombor je kan. Tapi kita kena tulis semua kemungkinan yang kita dapat. So mungkin kita dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak lebih daripada 6 dan tak kurang daripada 1 kan kita dapat nombor. Sebab pada dadu, cikgu cerita pasal dadu tadi, pada dadu, bila kita lambung, nombor yang ada pada dadu hanya nombor 1 sampai 6. Okey? So, kita senaraikan semua kemungkinan kita dapat. Iaitu sampel. Sampel adalah semua kemungkinan yang kita dapat. Okey, itu maksud sampel. Beza dengan peristiwa, peristiwa ni adalah diambil daripada sampel. Peristiwa bila dia bagi syarat. Contoh, syaratnya dapat nombor genap. Kenal nombor genap? Sebelum cikgu pergi jauh, kenal nombor genap? Nombor genap tu, cikgu bagi tahu nombor genap. Kok ada yang tak tahu nombor genap apa? Okay, kalau cikgu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cikgu. Dan seterusnya lah. Okey. Kalau macam ni, nombor ni dia ada senarai nombor banyak-banyak. Okey, 1 ni kita panggil nombor ganjil. Nombor 2 genap. 3 ganjil, dia senang-seli. 4 genap, 5 ganjil, 6 genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Dia selang-seli ya. Okey. Kok ada yang tak tahu. So, cikgu sambung yang tadi, peristiwa dia bagi tahu. Dia bagi tahu syarat. Kalau sampel dia tak bagi tahu syarat. Dia cakap senaraikan semua kemungkinan yang akan kita dapat apabila sebiji dadu dilambung. Itu sampel. Kalau peristiwa pula, senaraikan kemungkinan untuk mendapatkan nombor genap apabila sebiji dadu dilambung. Okey, itu peristiwa. Okey. Dia cakap dia nak nombor genap je. Dia dilambung dadu tapi dia nak nombor genap je yang dapat. So, bilalah dia bagi tahu dia nak nombor genap, dia bagi tahu syarat, dia bagi tahu ciri-ciri khas yang dia nak, kita tak boleh guna S. S hanya untuk sampel. Bila dia bagi tahu syarat ni, maksudnya itu bukan sampel. So, kita kena guna huruf selain daripada S. Okey, so contohnya kita ambil peristiwa nombor genap kan. Nombor genap, so kita ambil G contohnya. G sama dengan, kita senaraikanlah. Peristiwa diambil daripada sampel. Dapat nombor genap daripada dadu tadi, nombor genap pilih daripada sini. Berapa nombor genap yang ada? 2, 4, 6. So itulah jawapan dia. Ini untuk senarai. Okey, ini untuk senarai. Kalau dia nak bilangan, sampel ada berapa bilangan? So tulislah nombor sampel ada 6. Ini nombor peristiwa apa ni? Peristiwa G. G ada berapa ni? 1, 2, 3. So tulis 3. Okey. Ada 2. Sampel dan peristiwa. Yang atas ini kita nak senarai. Sampel, ini senarai peristiwa.
Ini bilangan sampel, ini bilangan peristiwa. Okey, kita tengok kepada contoh. Tengok contoh. Muka surat yang pertama. Okey, muka surat yang pertama. Dekat atas ni dia bagi nota. Dia kata peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Macam cikgu cakap tadi. Peristiwa tu mesti ada syarat. Okey. Peristiwa merupakan subset bagi ruang sampel. Maksudnya peristiwa ni diambil daripada ruang sampel. Diambil daripada sampel. Ruang sampel atau sampel itu benda yang sama. Lepas tu dia kata menggunakan huruf besar selain dari huruf S bagi mewakili suatu peristiwa. Dia kena tulis huruf besar. Tadi kan cikgu cakap tadi guna huruf G kan. Dia kata selain daripada huruf S. Kita nak mewakili dia tu kena guna selain pada S. Jangan guna huruf lain. Jangan guna huruf S. S hanya untuk sampel. Peristiwa guna huruf lain. Peristiwa tak mungkin adalah set kosong. Ini nanti kita tengok pada contoh. Okey. Contoh yang pertama. Okey. Kesemua kad di atas dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okey, kad ditulis setiap huruf M-A-T-E-M-A-T-I-K. Satu kad dipilih secara rawak dari kotak tu. Dia masukkan kad ni dalam kotak, dipilih secara rawak. Senaraikan ruang sampel. Tadi cikgu dah cakap. Sampel maksudnya kita kena tulis semua. So cara tulis dia sampel kita guna huruf S. S sama dengan tulislah ni M. Setiap huruf tu kena koma. A, koma T, koma E, koma N, koma A, koma T, koma I, koma K. Tutup kurungan. Okey. Selesailah. Inilah jawapan untuk A. Okey. So kita tengok pada yang kedua. Yang kedua, tentukan kesudahan peristiwa bagi mendapatkan huruf konsonan. Dia dah sebut siap-siap dalam ni. Peristiwa mendapatkan huruf konsonan. Kita garis. Peristiwa mendapatkan huruf konsonan. Senarai. Tentukan. Okey, senarai lah. Kita buat senarai lah. Kalau sampel kita guna huruf S. Kalau peristiwa nak guna huruf apa? Selain dari S. So memandangkan ini adalah huruf konsonan, cikgu pilih tulis sebagai jawapan dia sebagai K lah. Jawapan untuk B ni cikgu buat K. Konsonan sama dengan senarai. Konsonan tahu tak konsonan? Tak ingat. Vokal tak vokal? Vokal A, E, I, O, U. Vokal. Selain daripada vokal itu kita panggil konsonan. So peristiwa kita kena ambil daripada sampel. Ini sampel kita. M konsonan, tulis M. A vokal, T konsonan. E vokal, M konsonan. A vokal, T konsonan. I vokal, K konsonan. So inilah jawapan dia. Selesai untuk soalan B. Okey, kita tengok pada soalan C pula. Soalan C samalah juga. Soalan C sama je, dia kurang je dengan soalan B. Dia kata peristiwa bagi mendapatkan huruf vokal. Tadi cikgu dah cakap dah huruf vokal yang mana satu. Kalau vokal tulislah V sama dengan apa. Tulislah jawapan awak. Okey, lepas tu soalan nombor 2. Tengok nombor 2. Mesti buat sendiri. Nombor 2 dia kata sebuah kotak. Okey, sebuah kotak. Nombor 2 tu sebuah kotak mengandungi 5 biji guli biru, 8 biji guli merah dan 7 guli hijau. Jika si biji guli diambil secara rawak daripada kotak itu, senaraikan ruang sampel. Okey, kalau nombor 2 ni cara dia kamu buat semua kan. S sama dengan sampel. Biru ada 5. Saya tulis 5 kali biru. Nak tulis biru pun boleh. Kalau nak senang, awak tulis B. B 5 kali. B tu mewakili biru. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, biru 5 kali. Merah ada 8. Tulislah merah 8 kali. Merah. 3 lah. 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Hijau ada 7. Hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup. So tutup kurungan. Macam tu cara tulis dia ya. Okey. Sebab
dalam tu ada guli yang berwarna biru, merah, hijau. Yang membezakan dia ialah bilangan dia. So berapa kali awak kena tulis tu adalah merupakan bilangan dia lah. Okey. Lepas tu dia kata senaraikan semua kesudahan peristiwa bahawa sebiji guli merah diambil. So caranya pada peristiwa kena tulis huruf lain. Contoh Cikgu ambil tulis huruf P. P sama dengan tulislah dia nak peristiwa guli merah. Guli merah ada berapa? 8 kali. So tulislah merah tu sebanyak 8 kali. Awak tulis jawapan dia bagi penuh. Boleh faham setakat ni kan? Okey, kita tengok kepada soalan nombor 3. Nombor 3 pula. Nombor 3 dia kata rajah di bawah menunjukkan satu set nombor. Okey, ini ada set nombor ni ada berapa ni? 4, 12. Okey. Jika satu nombor dipilih secara rawat daripada set nombor di atas, nyatakan ruang sampel. Samalah sampel pun sama. Semua sampel semua sama. Sampel maksudnya kita kena tulis semua yang ada. Okey, setiap soalan ni dia berbeza situasi. So dalam situasi soalan nombor 3 ni, nombor dia ada ini. So tulislah sampel dia apa. Okey, dia berbeza-beza situasi. So tulislah sampel dia, semua nombor yang ada ni tulislah ni. Okey. Lepas tu B ni pula dicakap senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi mendapatkan nombor yang kurang daripada 10. Bila ada syarat dia nak nombor yang kurang daripada 10 sahaja, itu adalah peristiwa. Peristiwa setulislah huruf selain daripada huruf S sebagai ganti. Contohnya cikgu tulis huruf A. Tulislah senarai nombor yang kurang daripada 10 daripada sini, daripada sampel ni. Okey. So itu saja, cuba buat ya. Yang mana yang cikgu tak bagi jawapan, cuba buat semua. Okey, muka surat 1. Good luck.